Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat untuk menyampaikan ceramahnya. Majlis dengan segala hormat yang menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, dan jika sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah, nescaya akan aku limpahkan keberkatan, barakatin minas sama'i wal ardh, keberkatan dari pintu langit dan bumi. Pengurus di majlis, rakan-rakan pimpinan Parti Keadilan Pasir Gudang, semua pimpinan Pakatan Rakyat setiap peringkat, anggota keselamatan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan, alhamdulillah, saya bersyukur diberikan kekuatan dan kelapangan untuk hadir memenuhi undangan daripada sahabat saya, Saudara Syukur, Saudara Halim, pimpinan Keadilan Pasir Gudang, bagi mengambil bahagian dalam ceramah sempena program Jelajah Johor yang menampilkan pimpinan-pimpinan tertinggi Parti Keadilan untuk datang ke negeri Johor. Terima kasih dan tahniah kepada kawan-kawan keadilan yang mengambil daya usaha untuk menganjur program sebegini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang beramai-ramai, kerana sokongan ini amat besar maknanya. Memanglah kita adakan ceramah seperti ini di ambang pilihan raya. Di ambang pilihan raya sebab hampir kesemua berpendapat bahawa tarikh pilihan raya sudah semakin dekat. Dan kalau tempoh ini nak dibawa sampai ke hujung, Perdana Menteri sebagai orang yang ada kuasa untuk bubar parlimen cuma ada sehingga bulan Mac tahun depan. Dan kita percaya Perdana Menteri Datuk Najib tidak akan bawa sampai ke hujung. Sebab itulah setiap lawatan dan pergerakan Datuk Seri Najib diperhatikan dan diberikan analisa. Misalnya pada bulan Mei nanti, bulan depan, ada 3 hari Datuk Seri Najib dijadualkan akan berada di Amerika Syarikat sempena convocation anak dia di University Georgetown untuk 3 hari, 20 hingga 23 Mei. Jadi apakah bulan Mei akan ada pilihan raya? Kalau ada pilihan raya, apakah mungkin Datuk Seri Najib membatalkan lawatan sempena convocation anak dia yang telah pun dia sahkan? Ya, jadi boleh jadi bulan Mei tidak. Tapi bolehkah dia bubarkan pada bulan Mei? Boleh. Untuk adakan pilihan raya pada bulan Jun. Menunggu terlalu lama pula, kesan RM500. Program BRIM itu menjadi tawar. Ya, sedangkan dia mengharapkan sumbangan RM500 itu memberi kesan besar, terutama kepada rakyat negara kita daripada kelompok pendapatan rendah. Semuanya bermula kerana daripada 28 juta rakyat Malaysia. Yang jelas ialah 40% daripada isi rumah negara kita mempunyai pendapatan RM1,500 ke bawah. Apa makna pendapatan isi rumah RM1,500 ke bawah? Maknanya ialah dalam sebuah keluarga yang dianggap ada 5 orang bekerja dan ada pendapatan, jumlah pendapatan 5 orang yang bekerja dalam sebuah keluarga ianya ialah RM1,500 dan ke bawah. Pendapatan 5 orang, mak, ayah,
dan 3 orang yang bekerja, 3 anak yang bekerja. Dijumlahkan pendapatan mereka, itu dipanggil pendapatan isi rumah. Dan jumlah RM1,500 ke bawah pendapatan isi rumah ini mewakili 40% isi rumah di negara kita. Menunjukkan jurang pendapatan kaya miskin di negara kita cukup lebar, cukup luas. Segelintir elit yang kaya menguasai kek ekonomi yang lebih besar, manakala kek ekonomi yang lebih kecil terpaksa dikongsi oleh sebahagian besar rakyat. Dan kelompok yang berpendapatan isi rumah RM1,500 inilah yang paling terkesan jika sekiranya kenaikan harga barang berlaku, jika sekiranya berlaku peningkatan dalam kos hidup, jika sekiranya harga minyak naik, jika sekiranya anak-anak mereka terbeban tak mampu membayar hutang PTPTN apabila tamat belajar dan tak ada peluang pekerjaan. Kelompok inilah yang paling menderita. Isu di hadapan kita ialah sebuah negara yang kaya dengan hasil mahsul, tetapi pengurusan dan pengagihan kekayaan negara lah yang menjadi punca. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah tajuk yang akan saya berikan tumpuan. Minggu lepas saya bertanya kepada Parlimen, Menteri Sumber Manusia, bolehkah diberitahu kepada Dewan Parlimen jumlah anak-anak mahasiswa yang dah tamat belajar dan tak dapat pekerjaan? Menteri Sumber Manusia S. Subramaniam memberitahu bagi menjawab soalan ahli Parlimen macam. Kepada Dewan yang mulia suka saya maklumkan, jumlah mahasiswa yang masih menganggur yang berdaftar dengan jabatan buruh ialah seramai 300,000 orang. Mereka ini mungkin anak-anak kita, mungkin saudara mara kita, mungkin kenalan kita, mungkin anak-anak jiran kita. 300,000 jumlah yang sangat besar. Akibatnya mereka tak mampu membayar hutang PTPTN. Tak bayar hutang PTPTN bermakna surat peguam akan sampai. Surat peguam sampai untuk membawa peminjam ini ke mahkamah dengan dikenakan bayaran interestnya ialah sebanyak 8%, sehinggalah semua hutang dilangsaikan. Dan siapakah mereka yang tak mampu membayar hutang ini? Mereka adalah anak kaki tangan kerajaan pangkat rendah. Mereka adalah anak orang kampung yang berniaga di pekan sehari. Mereka ialah anak pekerja ladang, anak penuri getah, anak peneroka, anak penanam padi, anak nelayan, anak pemandu kereta sewa. Golongan berpendapatan rendah yang saya sebut tadi, daripada golongan 40% isi rumah negara kita yang jumlah pendapatannya adalah RM1,500 ke bawah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di satu sisi yang lain, di satu sudut yang lain, kita juga lewat kebelakangan ini diberitahu, didedahkan dengan beberapa skandal dan penyelewengan. Sebab itu rakyat tak boleh menerima apabila Parti Keadilan melalui pengarah strategik kami, Saudara Fizi, dibantu oleh parti-parti dalam Pakatan Rakyat, mengemukakan dokumen dan dokumen kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, kepada pihak polis di Raja Malaysia, pendedahan tentang pinjaman mudah yang diperolehi oleh keluarga kepada Ketua Wanita UMNO Malaysia, suami dan anak-anaknya, dengan pinjaman mudah RM250 juta. Apa makna pinjaman mudah? Pinjaman mudah ini maknanya 2% sahaja interestnya. Bila dia dapat? Tahun 2007. Bila duit mula dapat? Lulus pinjaman 2007. Dapat duit pada tahun 2008 dan 2009. Disimpan dalam akaun Maybank Cawangan Taman Tun Dr. Ismail. Jumlah RM250 juta. Tambahan lagi RM13 juta grant. Apa makna grant? Kerajaan bagi saja, tak payah bayar. Jadi jumlah semuanya ialah RM263 juta. Tujuannya apa? Untuk membela lembu di Gemas Negeri Sembilan, di atas tanah seluas 5,000 ekar milik Perbadanan Menteri Besar Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan,
Yang lainnya sudah terang lagi bersuluh. Keluarga kepada Menteri UMNO ini, keluarga kepada Ketua Wanita UMNO ini, anak-anak dia belajar universiti luar negara. Ketika anak rakyat biasa 300,000 belajar universiti, tak ada peluang pekerjaan, masih menganggur, terkial-kial nak lunaskan hutang PTPTN. Anak Ketua Wanita UMNO Malaysia, Menteri UMNO, lulus universiti tapi tak faham erti pengangguran, dapat 250 juta ringgit, kemudian berbelanja mewah, berbelanja boleh beli di negara jiran kita itu, di kawasan Orchard Road, di kawasan Marina Bay. Saya tahu kawasan itu, saya membesar di Singapura, saya lahir di Singapura, bersekolah di Singapura sebelum keluarga berpindah ke Kedah. Saya tahu ini kawasan mewah. Anak Menteri UMNO ini boleh beli kondominium dengan nilai tukaran duit kita $1 Singapura bersamaan RM2.43. Nilai sekarang ialah 40 juta ringgit. Nama suami dan anak-anak Menteri UMNO. Dari mana duit itu datang? Duit itu datang daripada pinjaman mudah yang kerajaan UMNO bagi kepada keluarga pemimpin UMNO sendiri. Anak dia tak rasa susah. Anak rakyat biasa 300,000 masih lagi menganggur. Anak Menteri UMNO bebas hidup di atas timbunan wang ratusan juta. Tak ada kalimah nak saya hujahkan kepada kawan-kawan yang masih lagi UMNO. Kata Syarizat itu tak ada kena-mengena dengan dia. Itu urusan suami dan anak-anaknya. Kita tanya kepada Syarizat. Kalaulah Syarizat bukan seorang menteri dan bukan seorang Ketua Wanita UMNO Malaysia, Syarizat sekadar seorang bidan kampung, atau Syarizat seorang makcik yang menjual ulam di Pekansari, bolehkah suaminya Muhammad Saleh dan anak-anak mendapat pinjaman 250 juta ringgit? Agak-agaklah boleh atau tidak? Orang Kedah kata tobat lahum, tak dapat. Kenapa dia dapat? Sebab dia Menteri UMNO. Kenapa dia dapat? Sebab dia Ketua Wanita UMNO Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, skandal ini boleh dikupas dari macam-macam sudut. Satu, anak Syarizat lulus universiti terus dapat pinjaman ratusan juta. Anak orang kampung sahkah nak dapat pinjaman, kerja pun tak ada, hutang tak boleh bayar, PTPTN heret ke mahkamah, senarai hitam lagi. Sebab itulah tawaran Parti Keadilan dan Pakatan Rakyat ialah beban hutang PTPTN daripada anak-anak orang kampung, anak-anak orang yang susah, pendapatan rendah. Jika mandat rakyat berikan kepada kita untuk menguasai Putrajaya, urusan pertama yang kita buat ialah hapus kira pinjaman PTPTN yang membabitkan rakyat bawahan. Ini tawaran kita. Soal Perdana Menteri dan Muhyiddin kata bankrupt, saya ulas kemudian. Alasan kita mudah. 2 minggu lepas ada seorang tokoh korporat namanya Tajuddin Ramli, gelarnya Tan Sri. Dia pernah menguasai syarikat penerbangan Malaysia MAS. Apabila sahamnya jatuh akibat krisis ekonomi tahun 96-97, kerajaan menyelamatkan dia. Ketika saham dia bernilai RM4, kerajaan keluarkan RM8 untuk selamatkan dia. Dan dia berhutang dengan kerajaan pada kira-kira 580 juta. Mahkamah telah memerintahkan dia bayar hutang kepada kerajaan. Dalam affidavit dia kepada mahkamah, Tajuddin Ramli beritahu, bukan saya yang nak beli syarikat penerbangan MAS, tapi Dr. Mahathir dan Tun Daim suruh saya beli. Walau apapun alasan dia, mahkamah kata kamu diperintahkan membayar 580 juta ringgit kepada kerajaan Malaysia kerana kamu berhutang kepada kerajaan. 2 minggu lepas kita digemparkan kerana kerajaan Malaysia telah membuat keputusan. Siapa kerajaan Malaysia? Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Hutang 580 juta ringgit Tajuddin Ramli kepada kerajaan dihapus kira.
Tajudin Ramli tak payah bayar. Hutang anak-anak PTPTN 2,500, 5,250, 10,000, kamu heret ke mahkamah dan paksa bayar interest 8%. Hutang 580 juta toke korporat, kamu hapus kira. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Tajudin Ramli dengan aset yang dia ada, kalau dia cairkan, dia masih boleh bayar hutang itu. Dia masih ada hotel mewah di Langkawi. Dia masih ada tanah yang luas di Kuang Selangor. Kita dah semak dah. Kalau dia jual perniagaan hotel di Langkawi, dia jual tanah dia di Kuang Selangor, dia boleh dapat tunai lebih 600 juta ringgit. Dia boleh bayar hutang itu. Tapi kerajaan UMNO Barisan Nasional kata, Tajudin, kamu toke korporat, kamu seorang usahawan, hutang kamu kepada kerajaan, kamu tak bayar-bayar. Hutang anak Penuri Getah PTPTN 5,000, UMNO hantar surat saman. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ada satu yang tak kena dalam sistem pemerintahan negara kita. Bila saya sebut begini, saya sebut dalam sedar. Panduan saya ialah mafhum sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Baginda sebut bahawa kesejahteraan sesebuah negara bergantung kepada 4 perkara. Satu daripadanya ialah pemerintah yang adil. Apa maksud pemerintah yang adil? Maksud pemerintah yang adil ialah pemerintah yang melakukan satu perkara kena pada tempatnya. Lawan kepada pemerintah yang adil ialah pemerintah yang zalim. Apa maksud pemerintah zalim? Pemerintah yang melakukan satu perkara tidak kena pada tempatnya. Apa yang tidak kena pada tempatnya? Hutang rakyat miskin kamu tagih, hutang tauke besar kamu hapus kira. Ini tidak meletakkan satu perkara pada tempatnya. Beri peluang kepada Pakatan Rakyat untuk betulkan keadaan ini. Sesuatu yang harus kita mulakan dengan kuasa undi yang ada pada kita pada pilihan raya yang akan datang. Kita boleh betulkan keadaan yang tidak betul ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, itu cerita PTPTN. Dikatakan kalau kita tolong, maka bankruptlah negara kita. Begitu berita tersiar minggu lepas dalam utusan Malaysia. Muka depan, bankrupt katanya. Tuan-tuan, mana ada satu negara yang tolong rakyat miskin dan memerlukan, negara jatuh bankrupt? Kita tak jumpa. Kita tak jumpa. Sebuah negara yang diperintah dengan adil dan tolong rakyat bawah yang miskin, itu dikatakan negara boleh jadi bankrupt. Kata Perdana Menteri di Batu Pahat minggu lepas, 7 hari bulan ke apa, dia kata 43 bilion ringgit hutang PTPTN. Bila saya semak balik laporan PTPTN kepada semua ahli parlimen, semua ahli parlimen kita dapat buku laporan PTPTN. Kita semak setiap helaian. Yang disebut Perdana Menteri 43 bilion adalah jumlah yang diluluskan, bukan jumlah yang dibayar kepada pelajar. Lulus, diluluskan. Hutang mesti dikira jumlah sebenar yang telah dibayar kepada pelajar. Itu sebenarnya. Yang dibayar kepada pelajar cuma 24.7 bilion. Yang diluluskan kepada PTPTN adalah 43 bilion. Lulus. Dia boleh jadi pelajar tu tahun pertama, kemudian gagal. Habislah dia. Tak dapat dalam pinjaman tu. Lagi 3 tahun dia nak belajar, tak terlibat dah. Dia tak dapat lagi pinjaman sebab dia dah gagal. Itu contoh. Atau dia belajar sekejap, kemudian dia pindah. Dia tak teruskan pelajaran, bukan kerana gagal, maka pinjaman dia tak ambil. Datuk Najib sebut jumlah 43 bilion, jumlah yang diluluskan, bukan jumlah pembayaran sebenar. Yang sebenar berapa? 24.7 bilion. Ada 2 isu di sini. Patut atau tidak kita hapus kira hutang? Jawapan Pakatan Rakyat, patut. Kalau patut, bagaimana nak bayar? Jawapan kita ada banyak cara. Satu daripadanya ialah
sumber kita daripada Petronas, sumber minyak dan gas. Setahun hari ini Petronas wajib bayar kepada kerajaan 30 bilion ringgit. Pakatan Rakyat boleh luluskan undang-undang dalam parlimen mewajibkan 2 bilion daripada sumber minyak ini dimasukkan secara bayaran wajib bagi menyelesaikan hutang PT-PTN. Dalam masa 12 tahun selesai. Kata Datuk Najib, rugilah macam ini. 2 bilion untuk tolong rakyat miskin, dia kata rugi dan bankrupt negara. Takkanlah kita lupa ketika krisis ekonomi, anak Dr. Mahathir, Mirzan Mahathir yang menguasai konsortium perkapalan, tak mampu bayar hutang. Dr. Mahathir arahkan Petronas bayar hutang anak dia genap-genap 2 bilion ringgit. Untuk selesai masalah Mirzan Mahathir satu orang, Petronas boleh tolong. Untuk selesaikan hutang rakyat bawah daripada keluarga miskin, UMNO kata muflis dan bankrupt negara. Tuan-tuan, tak nampak jalan dia boleh tegakkan hujah itu. 12 tahun selesai untuk manfaat rakyat terbanyak. Orang tanya kita, kalau yang dah bayar macam mana? Kalau dah bayar, banyak cara kita boleh bagi balik. Kita boleh buat kaedah sistem rebate, atau dia dah bekerja dan dia kena bayar cukai pendapatan. Kita boleh kecualikan dia bayar cukai pendapatan bersamaan dengan jumlah yang dia telah bayar kepada PT-PTN. Ini juga satu jalan keluar. Isunya ialah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan jalan inilah yang Pakatan Rakyat nak tunjukkan dan nak bawa bagi menggantikan UMNO yang dia kata bahawa PT-PTN tak boleh nak kita hapuskan hutang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita percaya bahawa untuk Barisan Nasional mengatakan kita tak mampu memerintah dan mentadbir dengan 4 contoh negeri yang kita tunjukkan sekarang. Kalaupun tidak mendengar atau tak boleh pakai hujah yang saya bawa, kita boleh rujuk kepada laporan Ketua Audit Negara. Dah 4 tahun Ketua Audit keluarkan laporan audit. Daripada tahun 2008 kita ambil alih, 2009, 2010, 2011 adalah laporan audit yang terbaru. Semua negeri Pakatan Rakyat ada beberapa persamaan mengikut laporan Ketua Audit. Pertama, negeri yang bersih dan bebas rasuah. Ini pencapaian dan kebanggaan negeri Pakatan Rakyat. Tuan-tuan, saya ahli Parlimen Machang, Kelantan. Dah 22 tahun dah Tok Goni Aziz jadi Menteri Besar. UMNO ada tak? Ada. Ada pun tak terasa, pergi lagi orang Kelantan suka. 22 tahun, setiap minggu dia luluskan balak dalam mesyuarat ISKO. Setiap minggu dia luluskan tanah. 22 tahun, tak ada sebatang balak pun dia ambil untuk diri sendiri dan keluarga dia. Tak ada seinci tanah dia ambil untuk diri sendiri dan keluarga dia. Dan 22 tahun, baik Menteri Besar ataupun Exco Kerajaan Negeri yang silih berganti, tak ada seorang pun lagi yang didakwa di mahkamah atas tuduhan rasuah. Ini rekod kebanggaan kita di Kelantan sebagai satu contoh. Tuan-tuan, nak banding dengan UMNO? Boleh. Saya 9 tahun Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Bukan Setiausaha Pemuda UMNO Cawangan. Malaysia, makna dalam kelambu UMNO. Antara jawatan saya ialah jawatan kuasa disiplin UMNO Malaysia yang dipengurusikan oleh Datuk Zaki Tun Azmi sebelum dia jadi Ketua Hakim Negara dan sekarang pencen. Dia pengurusi. Tuan-tuan, masih ingat saya kes-kes yang pernah kita uruskan. Kalau di Perak, kita pernah menguruskan kes Ketua UMNO Tapah, Datuk Azman Mahalan. Kalau di Selangor, kes Saidin Tambi, Ketua UMNO Selayang. Kes Syarif Jajang, Ketua UMNO Sepang. Kes Wa'ad Mansur di Gemencih, Negeri Sembilan. Kes Adam Hamid di Johor. Oh, banyak.
Ya, kes Dr. Latif Ahmad di Mersing. Kes Ahmad Sabri Cik di Kemaman. Saya boleh ingat satu persatu kes-kes itu. Tuan-tuan, mereka tak boleh nak tunjuk satu kes di Kelantan, satu kes di Kedah, di Pulau Pinang maupun di Selangor. Walau mereka berusaha keras nak tunjukkan kes Selangor. Mula-mula kita merintah UMNO buat laporan rasuah, Menteri Besar agihkan 46 ekor lembu korban. Dia ingat dah begitu menggegar dah isu ini. Alih-alih datang skandal lembu feedlot ketua wanita UMNO dan keluarga dia. Dia nak bawa skandal curi pasir. Hal yang berlaku ialah kes kecurian pasir ni, tuan-tuan dan puan-puan, zaman UMNO memerintah, lesen pasir dapat pada ketua UMNO bahagian, dapat pada setiausaha MIC. Ya, sila saudara Rafizi Ramli. Terima kasih. Dengar tu sendiri lembu. Mudah sekarang ni rukun ceramah mesti sebut kupas bak lembu. Ya. Satu kebanggaan kami dalam Parti Keadilan adalah penonjolan pimpinan muda. Saudara Fizi dulu belajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar, belum dapat result lagi, dah dapat tawaran belajar di England, lulus bidang kejuruteraan, chartered accountant, bekerja dengan Tan Sri Hassan Marekan, menjadi pengurus termuda, senior manager yang paling muda, menguruskan dana berbilion-bilion. Kepakarannya juga sebagai juru audit. Dia bidang kepakarannya adalah percukaian, GST. Ya, GST itu. Itu kalau dia nak tebus dosa dia pun GST lah, sebab rang undang-undang yang dibentang dalam parlimen sekarang, dia salah seorang jawatan kuasa yang menggubal rang undang-undang itu masa dia kerja dengan Petronas. Sebab pakar GST tak ramai dalam negara kita, tak ramai, tak lebih 7 orang. Dia salah seorang daripadanya. Maka dia kerajaan jemput duduk jawatan kuasa menggubal rang undang-undang GST. Itu kalau ada saham dia pun dia nak kena tebus balik yang tu aja. Bila kita jadi kerajaan, kita kata kita tak teruskan GST. Baik. Dan dia diberi peranan sebagai pengarah strategik parti. Jawatan yang penting, nak atur strategi nak lawan UMNO di seluruh negara. Sebab itu dia ulasan dia, serangan dia, isu dia hanya boleh dia ulas kembali, tak lain tak bukan oleh Perdana Menteri, oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri. Ya, itu yang mengulas bila dia membuat kira-kira tentang bagaimana sifir kita menyelesaikan masalah PTPTN. Datuk Najib terpaksa jawab, Tan Sri Muhyiddin terpaksa ulas, Menteri Pelajaran terpaksa ulas, ya, Ketua Pemuda UMNO terpaksa sahut cabaran berdebat. Itu baru kita hantar Rafizi Ramli. Ya, jadi tuan-tuan, parti yang memberi tempat kepada anak-anak muda yang ada keupayaan ada pada Parti Keadilan. InsyaAllah parti ini akan terus bertahan dengan sokongan tuan-tuan. Saya sebut tadi, pasir dapat kepada pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat bahagian MIC, MCA gerakan. Bila dia dapat lesen, dia cari tauke. Kemudian tauke yang usahakan pasir. Selangor ni negeri maju, pasir diperlukan untuk industri pembinaan. Dia goyang kaki dapat 20-30 ribu sebulan kerana dia pegang lesen. Bila kita jadi kerajaan, kita hentikan lesen. Bukan sahaja kepada pemimpin UMNO, pemimpin Pakatan Rakyat pun tak ada seorang dapat lesen lombong pasir di Selangor. Semuanya kita letak di bawah kumpulan semester anak syarikat kerajaan negeri. Dan masa UMNO memerintah, hasil pasir di seluruh Selangor 4 juta ringgit. Zaman kita memerintah, hasil pasir seluruh Selangor 30 juta ringgit. Perbezaan yang sangat jauh, tuan-tuan. Kemana duit itu kita belanjakan? Yang pertama, anak-anak yang baru lahir. Kita buat skim tabung amanah wawasan Selangor. Singkatannya TAWAS. Orang Kedah panggil TAWAS. TAWAS ni bila kita lanyau telaga, kita campakkan TAWAS supaya air cepat jernih. Itu TAWAS. Anak baru lahir, janji lahir di Selangor.
Kita buka akaun daripada umur dia 1 hari sampai umur 18 tahun. Kerajaan negeri gunakan duit pasir masuk akaun untuk anak ni. Ya, orang sini kalau ada suami isteri yang mengandung, jangan beranak di sini. Naik bas ke, naik kereta, terus sampai Selangor. Lahir di sana, bersalin di sana, daftar surat beranak, anak lahir di Selangor. Tunjuk kepada Kerajaan Pakatan Rakyat, kita terus buka akaun pada masa itu juga. Selesai, balik semula duduk di Pasir Gudang. Tak ada masalah. Anak tu kita akan bayar dalam akaun sampai umur 18 tahun. Tak ada masalah. Anak-anak, abang-abang saya, abang-abang polis saya pun boleh. Tak ada masalah. Ya, kalau ada lagi. Sebab syarat kita mudah. Lahir di Selangor. Itu aja. Dari mana kita dapat duit ni? Pasir. Habis dah duit tu? Tak habis lagi. Apa lagi kita buat? Guru-guru agama di Selangor. Guru-guru yang ajar anak kita fardu ain, ajar Quran, ajar kenal Allah, kenal Rasul, kenal malaikat, kenal kitab, kenal dosa pahala, kenal syurga neraka. Guru-guru agama ni zaman UMNO memerintah, elan bulanan RM600 dibayar oleh Menteri Besar Khair Toyo. RM600 jumlah yang besar. Sebab UMNO parti bela agama, bangsa, negara. Guru agama RM600 sebulan. Kita jadi kerajaan tak sampai setahun. Tak sampai setahun. Kita terus luluskan dalam mesyuarat Esko, peruntukan RM27 juta setahun. Setahun RM27 juta. Kita buat apa? Kita naikkan allowance guru agama RM600 kepada RM1,200 sebulan kepada guru agama. Yang buat ni apa ni? Parti Keadilan, PAS dan DAP. Parti yang dianggap khianat orang Melayu. Parti yang dianggap ejen Kristian. Parti yang dianggap dan dituduh sebagai ejen kuasa asing. Parti yang dianggap pengkhianat bangsa Melayu. Parti yang dianggap pengkhianat agama bangsa negara. Parti Pakatan Rakyat. Allowance guru agama RM1,200. Parti yang dikatakan membela agama bangsa negara RM600, lebih besar daripada RM1,200. Tuan-tuan, habis ke tak lagi duit pasir? Tak habis lagi. Baru pasir. Baru pasir. Tuan-tuan, dapat saja tawaran anak masuk universiti RM1,000 kita bayar tunai. Tuan, dengan ini diterima untuk mengambil pengajian ijazah sarjana muda kejuruteraan di Universiti Melaya. Tunjuk saya surat tawaran RM1,000 tunai. Duit mana? Duit pasir. Tak habis lagi? Tak. Ada lagi, apa lagi nak buat ni? Baru pasir ya, belum cukai-cukai lagi tu. Belum cukai tanah, belum cukai tapak perniagaan, ya, industri, belum lagi, belum. Baru duit pasir. Apa lagi nak buat? Kemudian Menteri Besar Tan Sri Khalid fikir Senior Citizen Insurance Scheme. Warga emas umur 60 tahun apabila meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan yang ditimpa kesedihan, urusan perkebumian jenazah, majlis tahlil, jamuan ringan RM2,500 tunai. Tak kira Melayu, Cina, India, Siam dan sebagainya, kita bagi RM2,500 tunai. Saling tak tumpah macam Ghani Osman buat di Johor. Betul? Ada? Tak ada. Allah. Khabarnya pelaburan di Iskandar itu mencecah 60 bilion. Khabarnya. Apa makna bilion-bilion di Iskandar? Kalau perkara bantuan asas kebajikan rakyat kamu tak ambil peduli. Ini beza Pakatan Rakyat dengan UMNO, Barisan Nasional, tuan-tuan. Baru hasil pasir tak habis lagi. Dah lebih kita simpan lah. Sekarang tabungan kerajaan Selangor 4 tahun kita jadi kerajaan RM1,900 juta. 1.9 bilion tabungan kita sekarang. Zaman UMNO memerintah 50 tahun RM700 juta. 50 tahun saving kerajaan Selangor RM700 juta. Kita baru 4 tahun 1.9 bilion. Jadi dia nak kata kita tak reti memerintah, tak reti mentadbir. Sorry,
kita boleh buat lebih baik daripada mereka. We can do better than UMNO and Barisan Nasional. Ini kelebihan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kebimbangan kita cuma satu. Isu dah cukup bagus, skandal yang kita dedahkan, calon-calon yang baik kita tampilkan, kerjasama erat Pakatan Rakyat, tapi kalau Badan Pengendali Pilihan Raya SPR kecoh, habis juga kita. Tuan-tuan, Jawatankuasa Parlimen bentang laporan kepada Parlimen 2 minggu lepas. Dalam laporan itu, SPR melalui pengurusinya Tan Sri Aziz Ismail mengaku dalam daftar pemilih SPR ada 42,000 orang yang tak ada maklumat dalam Jabatan Pendaftaran Negara, tapi nama ada dalam daftar pemilih Indo. Kalau tak ada nama dalam JPN, artinya tak ada kad pengenalan. Kalau tak ada kad pengenalan, macam mana nama ada dalam daftar pemilih Indo? Siapa bagi tahu? Bukan PKR, bukan PAS, bukan DAP. Pengurusi SPR sendiri, Tan Sri Aziz Ismail. Beritahu pada siapa? Beritahu pada Jawatankuasa Parlimen. Ramai mana? 42,000. Apa yang kita cadangkan pada SPR? Tolong hapuskan, padam. SPR kata kami tak ada kuasa untuk padam nama yang dah ada dalam daftar pemilih itu. Tuan-tuan, kami ni ahli parlimen pembuat undang-undang. Saya semak balik, kuasa tu ada kepada SPR. Ada di mana? Di dalam perkara peraturan-peraturan pilihan raya kurungan pendaftaran pemilih bab 5. Ya, bab 5 tajuk pelbagai perkara 2 kurungan G, iaitu ketua pendaftar SPR boleh padam nama dalam daftar pemilih Indo atau daftar pemilih tambahan atas apa-apa sebab yang munasabah. Kalau nama tak ada dalam JPN, nama ada dalam daftar pemilih, macam mana? Kalau kita ada anak umur 21 tahun, pergi pejabat pos, bagi tahu Kani pos, saya nak daftar anak saya sebagai pemilih. Kani itu akan bagi 3 borang, 3 salinan. Kita polisi simpan 1, 2 Kani ambil. Melengkapkan permohonan kita untuk jadi pemilih, Kani pos akan minta, encik tolong bagi salinan IC anak encik. Kita kata salinan IC tak ada. Dia kata tolong balik, tak ada IC tak boleh daftar. Ini bukan satu kes, 42,000 kes. Bila kita suruh padam, SPR kata tak ada kuasa. Apa tujuan dia? Yang kedua, kita daftar di sini, nama kita timbul tempat lain. Contoh, nama besar yang terbabit Tan Sri Khalid Ibrahim. Alamat dalam SPR Seksyen 16 Petaling Jaya. Semua orang tahu Petaling Jaya daerah dalam negeri Selangor. Dalil Majlis Perbandaran Petaling Jaya ialah kerajaan tempatan. Bila dia semak, nama dia pindah masuk Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, Parlimen Lembah Pantai. Dia tak minta tukar pun. Bila kita tanya SPR, SPR kata ini kuasa kami mengikut Akta Pilihan Raya 1958. Ada kuasa pula. Dia tak baca habis. Kita baca juga Seksyen 7 Akta Pilihan Raya 1958 menyebut SPR boleh pindah nama, tetapi mestilah dalam kawasan parlimen yang sama. Tukar daripada Permas Jaya, tukar ke mana? Dun dekat Pasir Gudang, Johor Jaya, boleh. Parlimen yang sama, boleh. Kalau saya di Parlimen Machang ada 3 Dewan Undangan Negeri, Kemuning, Pulau Condong, Temangan. Tukar dari Temangan ke Pulau Condong, boleh. Tukar dari Pulau Condong ke Kemuning, boleh. Sebab parlimen yang sama. Itu betul dalam Akta Pilihan Raya 1958, kuasa SPR. Tetapi kalau dia tukar daripada Machang pergi ke Tumpat, tak boleh. Sebab berpindah kawasan parlimen. Dalam kes Tan Sri Khalid ini bukan satu, ada 106,000 nama yang terbabit. Kita bagi tahu SPR melalui Jawatankuasa Parlimen, tolong masuk balik dalam senarai tempat asal mereka. SPR kata kami tak boleh berbuat demikian. Kami tak ada kuasa. Tukar boleh, reinstate tak boleh. Yang ketiga,
petugas SPR pada pilihan raya akan datang, sukarelawannya ialah 240,000 orang. Pilihan raya tahun 2008 100,000 orang. Sekarang pilihan raya akan datang, SPR bagi tahu 240,000. Ni yang nak jadi kerani, nak jadi apa, tukang bagi kertas undi, ya, semuanya nak semak nama dan sebagainya. 240,000. Kita tanya pada SPR, mereka ni mengundi macam mana? SPR kata semua ni adalah pengundi pos. Kita kata apakah SPR sedar jumlah 240,000 ni lebih banyak mengatasi jumlah pengundi pos, tentera dan polis yang ada dalam daftar SPR selama ini? Dia diam. Kita kata kalau polis dan tentera pilihan raya kali ini kita tuntut mereka mengundi awal, bukan undi pos. Apa makna undi awal? Kalau kita mengundi 10 hari bulan, tentera dan polis akan mengundi 8 hari bulan. Kalau kita kena celup jari dengan dakwat, polis dan tentera juga celup jari dengan dakwat. Ini yang kita tuntut. Kita bentang dalam parlimen, BN pun setuju, Pakatan Rakyat pun setuju. Tinggal SPR nak laksanakan. Sebab apa? Yang kita nak ialah reformasi dalam undi pos. Kita selalu dengar tentera bila pencen, dia kata yang Muhammad Datuk, saya masa jadi askar dulu tak pernah pun pangkah. Pernah juga kita jumpa camp komandan, Kenal, Lieutenant Kenal, yang Muhammad, saya dah pencen. Kalau ada perkara saya boleh kongsi ialah dulu masa saya jadi camp komandan, saya lah tukang pangkah setah undi untuk anggota di camp saya. Ini selalu kita dengar. Lalu kita kata cara penyelesaiannya ialah mestilah kita buat advance voting, undi awal. Parlimen setuju, BN setuju, Pakatan setuju, bola di kaki SPR. Alih-alih dia rekrut 240,000 petugas sukarelawan dan dia kata mereka akan undi cara pos. Kita kata tolonglah undi cara awal. SPR kata tak boleh. Mengundi Pakatan Rakyat kalah. Ini penipuan yang sangat sistematik. Sebab itu tuan-tuan, saya nak jemput ramai-ramai. SPR, UMNO Barisan Nasional cuma faham dengan kuasa rakyat. 28 hari 4, 28 hari bulan 4, kita turun ramai-ramai, sit in and protest. Duduk dan protes. Di mana? Di dataran Merdeka. Ini saja kita minta. Setakat ini Menteri Dalam Negeri kata boleh. Ketua Polis tak bagi komen lagi. Boleh pun tak, tak boleh pun tak. Ya, tapi kita tafsir kalau macam tu maknanya boleh. Jadi kita akan berhimpun ramai-ramai untuk beberapa jam. InsyaAllah pakai baju kuning. Malam ni pun saya tengok dah ada pakai baju kuning tadi. Saya tengok yang pakai jubah mundar mandir sini tadi pakai baju bersih lah. Awal lagi dia beli mana tak tahu lah. Ya, boleh pakai yang dulu pun tak apa. Saya tunjuk. Ya, sebab itu hadirin hormati sekalian, yang nak saya tekankan pengakhir ucapan ini ialah meminta sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, tolong sampaikan maklumat dan penerangan. InsyaAllah saya percaya penerangan yang sistematik, berkesan dan datang dari hati kita sendiri, InsyaAllah dia akan sampai pada hati orang yang mendengar. Dan kalau kita harap dia berubah, dia akan berubah. Kita sampaikan dengan tertib, sampaikan dengan penuh hikmah. Tuan-tuan, ini kelainan yang kita tawarkan. InsyaAllah saya gembira dapat bersama malam ini. Saya minta diri untuk beredar ke satu lagi program di Taman Teratai, meninggalkan adik saya Saudara Rafizi Ramli untuk mengambil pentas ini memberikan penerangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang tekun mendengar dan bersabar, saya amat hargai. Dan mudah-mudahan ini petanda awal untuk kita mengambil alih melalui jalan pilihan raya kuasa politik pemerintahan di negeri Johor ini, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.